Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-21 siri Ultraman Deca. Macam biasa lah, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod ke-21 ni, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebab dalam video aku ni ada spoiler, so aku takut korang tak puas hati lah sebab terpaksa tengok spoiler dulu kan. Okay, alright, so untuk episod ke-21 ni ada special lah sikit kan. Sebabnya ada kemunculan satu Ultraman legenda, iaitu Ultraman Dyna. Sebelum ni Ultraman Dyna dah pernah muncul dah pun dalam siri Ultraman Deca, tapi muncul dalam bentuk flashback saja. Dan kali ni pun, dah sebelum ni pun ada ura-ura yang kata Ultraman Dyna ni memang akan muncul semula. Cuma orang tak tahu adakah dia akan muncul sekali lagi flashback saja ataupun dia muncul ada babak berlawan khas untuk dia saja. Kalau nak tahu, teruskan tonton video ni. Alright, untuk episod ke-21 ni dimulakan dengan Ryumon dan Kanata telah diarahkan untuk membuat siasatan kat sebuah kilang penghasilan tenaga. Sebabnya dia orang dapat info yang kat kilang tu dikatakan ada kemunculan makhluk The Sphere. So dia orang kena pergi sana lah, sebab dia orang dapat laporan kan. Jadi bila dia orang pergi ke kilang tu, dia orang masuk dalam kilang tu, tengok-tengok memang ada askar The Sphere dalam tu. Tapi askar The Sphere yang dah mati, dah jadi bangkai dah. Dan dari bangkai askar The Sphere tu, pihak kilang telah orang kata apa, menjadikan bangkai tu sebagai sumber untuk menghasilkan tenaga baharu yang bernama tenaga Plasma S. Bila Kanata dan Ryumon tengok situasi tu, dia orang pun macam bising lah, macam tak puas hati lah. Dan dia orang pun bagi tahulah kepada pengerusi orang kata apa, kilang tu supaya stop benda tu, stop buat benda tu. Tapi pengerusi kilang tu kata tak ada undang-undang pun yang boleh menghalang dia orang daripada ekstrak tenaga daripada bangkai askar The Sphere tu kan. Jadi si Kanata dan Ryumon ni pun tak boleh nak buat apalah, walaupun dia orang tahu apa yang dibuat oleh pihak kilang tu mungkin akan mendatangkan masalah. Dan memang betul pun ada masalah muncul lepas tu. Lepas Kanata dan Ryumon keluar daripada kilang tu, tiba-tiba reaktor pengeluar tenaga plasma S tu meletup. Dan kemudian kat situ jugalah terletaknya tempat di mana adanya bangkai askar The Sphere. Rupa-rupanya bangkai askar The Sphere tu macam hidup semula dan dia telah bergabung dengan reaktor pengeluar tenaga plasma S tu dan menyebabkan lahirnya seekor raksasa yang bernama Sphere Geomos. Lepas tu, raksasa Sphere Geomos tu dia pergi sedut pula tenaga-tenaga lain yang ada kat kilang tu, dan kemudian dia menyeru, dia memanggil raksasa dari masa depan. Kau nak tahu raksasa apa yang datang? Raksasa Spherosaurus datang. Sudah. Masa tu dah ada dua raksasa pula kat situ. Jadi si Ryumon ni terpaksalah meminta bantuan daripada ahli pasukan Guard Select yang lain. Jadi Captain Muraoshi pun mengarahkan Hanejiro membawa Guards Griffin untuk menyerang dua ekor raksasa tu. Malangnya Guards Griffin tu kena tembak pula dengan Sphere Geomos dan menyebabkan Guards Griffin terhempas. Lepas tu Captain Muraoshi pun datang juga nak tolong, bawa Nusei Dese, tak sempat nak buat apa-apa, kena tembak juga dengan Sphere Geomos dan terhempaslah Nusei Dese. Jadi akibatnya lumpuhlah sekejap orang kata apa, sistem serangan pasukan Guard Select tu. Jadi masa lumpuhnya sistem serangan pasukan Guard Select tu, Sphere Geomos dan Spherosaurus ni dia orang buat kerja dia orang. Dia orang dah tahu dah dia orang kena buat kerja apa. Yang Spherosaurus ni dia telah menyedot tenaga bumi demi untuk apa? Untuk mengecilkan lagi penghadang yang sedang mengelilingi bumi. Jadi bila penghadang tu menjadi semakin kecil, maka bumi akan musnah. Dan Sphere Geomos ni pula tanggungjawab dia, kerja dia ialah untuk melindungi Spherosaurus yang tengah buat kerja menyedot tenaga bumi tu. Jadi pasukan Guard Select ni pun terpaksalah orang kata apa, plan strategi macam mana nak halang Spherosaurus tu daripada terus menyedot tenaga bumi. Nak attack terus tak boleh, sebabnya Sphere Geomos tengah orang kata apa, melindungi Spherosaurus tu. Jadi Captain Muraoshi ni pun dia buat satu plan lah. Dia kata okay, first kali kita kena tarik perhatian raksasa Sphere Geomos tu supaya dia menjauhi Spherosaurus. Dan bila Sphere Geomos dah menjauhi daripada Spherosaurus tu, barulah Captain Muraoshi ni akan melepaskan tembakan dari Nusei Dese, di mana tembakan tu akan menggunakan Saki Baki tenaga plasma S. Jadi untuk tarik perhatian Sphere Geomos tu supaya menjauhkan diri, so si Ryumon ni akan dijadikan sebagai umpan, di mana Ryumon akan bawa satu kapal perang yang ketot sebabnya Guards Griffin dah rosakan. So bawa satu kapal perang ketot ni, dan kemudian yang lain macam Kanata, timbalan Captain Kaizaki, Kirino dan askar-askar TPU yang lain akan cuba tarik perhatian dari darat. So usaha dia orang berjaya. Orang kata apa, mengumpan Sphere Geomos tu menjauhi Spherosaurus. Dan pada ketika itulah si Kanata ni berjumpa semula dengan Gums. Dia orang jumpa berdua je, sebab masa tu Kanata dia nak reload dia punya senjata dan tiba-tiba Gums ni hulur peluru kat dia.
Dan Agam ni dia sound balik kepada Kanata. Dia cakap kat Kanata yang manusia ni masih lagi tak sedari, walaupun tak faham pasal The Sphere tu sendiri, tetap nak gunakan The Sphere tu sebagai sumber tenaga, sedangkan benda tu boleh menyebabkan kemusnahan. Lepas tu dia marah lagi kat Kanata. Dia kata, kau dah tahu benda tu bermasalah, maksudnya The Sphere tu, okay, kau lagi nak gunakan benda tu untuk musnahkan pula raksasa tu. Dan Agam kata akan jadi sesuatu yang lagi buruk Dan memang betul lah, sebab masa Nurse Desi dia lepaskan tembakan tu, yang di mana tembakan tu mengandungi bahan sakibaki tenaga plasma S tu, memang berjaya mematikan ataupun mengalahkan Spherosaurus. Tapi kesannya si Spherogeomos ni dia dah sedut tenaga Spherosaurus tu yang dah mati tu. Kemudian dia memanggil semula raksasa dari masa depan. Dia buka satu portal, dia panggil raksasa dari masa depan, iaitu Spherosaurus lagi. Dan Agam cakap, kau nampak tak kesan dia? Kau guna tenaga yang kau tak tahu, kau tengok apa jadi. Ada lagi raksasa yang nak datang. So si Kanata ni pun dia kata, tak apalah kalau siapa-siapa datang pun, aku nak berubah, aku boleh berubah jadi Ultraman, aku boleh selamatkan keadaan ni. Dan kemudian Agam kata, tak ada makna kau berubah jadi Ultraman, sebab kalau macam ni lah keadaannya, maka masa depan adalah tetap sama seperti ini. Dan kenyataan daripada Agams tu menyebabkan Kanata tu jadi ragu-ragu Dan bila Kanata tu ragu-ragu tentang masa depan, ambil kau, dia tak boleh bertukar menjadi Ultraman. Lepas tu Agams tu cakap, kau dah ragu-ragu pasal masa depan kau. Bila kau ragu-ragu, kau tak boleh lah bertukar jadi Ultraman. Sebab bila keraguan tu muncul, Kanata seolah-olah dia menjadi hilang harapan tentang masa depan. So dia tak boleh lah bertukar menjadi Ultraman Deka pada waktu tu. Tapi entah macam mana, masa Spherosaurus tu baru je nak keluar daripada portal, muncul Ultraman legenda yang dinantikan oleh ramai orang. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Dyna. Ultraman Dyna ni aku rasa dia memang muncul daripada portal yang sama juga, sebab Ultraman Dyna ni dia berada di masa depan masa depan yang sama, di mana masa asal Agams tu. Tiba-tiba dia muncul dan dia menghalang Spherosaurus tu daripada keluar semuanya, dan Spherosaurus tak jadi muncul, dan Dyna lah yang muncul pada ketika itu untuk berlawan dengan Spherogeomos. Jadi buat masa tu hanya Ultraman Dyna saja yang berlawan dengan Spherogeomos. Dan si Agams ni bila dia tengok Dyna muncul, dia pula macam memang nampak lah reaksi dia, macam dia kenal lah sebenarnya dengan Ultraman Dyna tu. Dia cakap, engkau kat waktu sekarang pun kau muncul juga Lepas tu Agams pun seru dia punya Terrafacer, dia masuk dalam Terrafacer. So sekarang ni 2 lawan 1 Terrafacer dengan Spherogeomos berlawan dengan Ultraman Dyna. Yang Kanata pula masih lagi berusaha untuk bertukar menjadi Ultraman Deka, tapi tak boleh sebab dia dah hilang harap tentang apa yang berlaku pada masa depan. Dia dah menganggap yang masa depan ni dah tak boleh diubah dah. Tapi bila dia tengok kawan-kawan dia berusaha, Ryumon berusaha nak kalahkan raksasa tu, Kirino, timbalan Captain Kaizaki berusaha, lepas tu dia tengok Ultraman Dyna sendiri berusaha, masa tu lah macam biasa cerita Ultraman kan, tiba-tiba jadi bersemangat semula. Dia cakap, tak kisahlah apa yang jadi kat masa depan, aku tetap nak selamatkan keadaan sekarang. Baru boleh bertukar menjadi Ultraman Deka kau. Bila bertukar menjadi Ultraman Deka, Kanata terus tukar jadi Dynamic Type. Maka bergandinglah 2 Ultraman ni, satu generasi baru, satu lagi generasi lama. Deka generasi baru, Dyna generasi lama. Bergabunglah tenaga 2 Ultraman ni untuk berlawan dengan Terrafacer dan juga Spherogeomos. Sebelum tu nak bercerita lah, masa Deka dan Dyna berlawan dengan Spherogeomos dan Terrafacer ni dia dah hampir-hampir nak melepaskan tembakan TR Mega Buster dekat 2 Ultraman ni. Tapi nasib baiklah Dyna ni perasan, dan kemudian dia telah menyerang kawasan meriam TR Mega Buster tu, dan menyebabkan si Agam ni tak berjaya melepaskan tembakan. Dan pada waktu tu berlaku sesuatu yang pelik, di mana si Agam ni tiba-tiba dia terbang ke langit dan masuk ke dalam satu portal. Dan dikatakan pada waktu tu The Sphere yang telah memanggil Agams tu pergi. Sebabnya Hanejiro dapat kesan ada bacaan The Sphere yang sangat kuat dalam Terrafacer. So kiranya kenapa The Sphere telah memanggil Agams untuk pergi semasa semasa pertarungan tu berlangsung. So Agams dah pergi, tinggallah Spherogeomos seorang-seorang. Seorang-seorang pula. Tinggallah Spherogeomos seekor diri. Okay, so bila Spherogeomos tu tinggal seekor je kat situ, Ultraman Dyna dia telah bagi 2 dimension card baru kepada Ultraman Deka, iaitu dimension card Ultraman 3 dan dimension card Ultraman Dyna. Jadi si Kanata ni pun guna 2 card tu, card dual sword dia, dan melepaskan serangan pemusnah yang berjaya memusnahkan
Sphere Geomos. So bila dua Ultraman tu dah berjaya mengalahkan Sphere Geomos, dan sebelum si Ultraman Dyna ni nak pulang ke masa depan semula, ada satu babak ditunjukkan di mana Ultraman Dyna ni berkomunikasi dengan Ultraman Deka, ataupun lebih tepat berkomunikasi dengan Kanata. Dia macam babak seperti mana Kanata kali pertama mendengar suara Deka Asumi lah. Suara tu tak dikeluarkan, tak ditunjukkan, tapi kita boleh nampak memang macam Kanata sedang bercakap ataupun sedang berkomunikasi dengan Ultraman Dyna. So kita tak tahu lagi suara siapa yang bakal kita dengari nanti pada episod-episod yang akan datang. Tapi yang confirm memang Kanata berkomunikasi dengan Dyna, di mana Dyna mengatakan kepada Kanata bahawa masa depan ni adalah sesuatu yang masih lagi belum berlaku. So dia macam nak menunjukkan bahawa masa depan yang Agams sedang lalui ke, yang Dyna sedang lalui ke, yang Deka Asumi sedang lalui ke, belum tentu akan sama dengan masa depan yang akan berlaku dalam, orang kata apa, dalam timeline Kanata tu sendiri. So kira macam dia nak bagi keyakinan lah bahawa kepada Kanata bahawa janganlah berputus harapan, jangan berputus harapan, sebab dia sendiri pun tak tahu tentang masa depan dia. Dan kalau korang nak tahu je, kata-kata sebegitu pernah dikeluarkan sendiri, pernah dikatakan sendiri oleh Ultraman Dyna dalam siri Ultraman Dyna juga episod ke-20, iaitu episod yang bertajuk Alien Boy kalau tak silap aku, di mana Dyna berpesan kepada Alien Boy tu, sebab Alien Boy tu dia macam ragu-ragu tentang dia punya masa depan, ragu-ragu tentang apakah nasib dia. Dan Dyna berpesan kepada dia, kau jangan ragu-ragu pasal masa depan kau, sebab masa depan ni tak ada siapa-siapa yang tahu, hanya kau je yang boleh mencorakkan masa depan kau. So kira momen tu macam Suburaya telah mengambil semula dialog yang sama tu dan diguna pakai dalam cerita dalam siri Ultraman Deka. So benda tu satu yang orang kata apa, ada sentimental value lah. So Kanata tak sepatutnya berputus harap dan jangan bimbang tentang masa depan yang dah berlaku tu pada waktu Agams ke, kerana dia sendiri yang boleh mencorakkan apa yang bakal berlaku dalam garis masa dia, dalam timeline dia. So bila Dyna dah bagi nasihat tu, satu portal terbuka, portal yang sama dari mana Spherosaurus tu datang, portal yang sama je. Sebab tu aku pun menyangkakan yang Dyna tu berada dalam satu tempat, berasal dari satu tempat yang sama dengan Spherosaurus juga dan Dyna pun pergi lah. So kat situ tamatlah episod ke-21 siri Ultraman Deka. Dan macam biasa, ada preview episod ke-22, dan preview episod ke-22 ni pun bagi aku macam agak menarik juga, di mana kita boleh tengok preview tu si Agams tu nak berjumpa dengan Captain Murahoshi. Macam pelik. Sebabnya kalau kita tengok daripada awal lagi, Agams ni agak lebih rapat dengan Kanata. Dia banyak bercerita kepada Kanata tentang apa yang dah berlaku. So kenapa tiba-tiba si Agams ni nak berjumpa dengan Captain Murahoshi? Ada apa-apa pertalian ke antara Agams dan Captain Murahoshi, ataupun memang Captain Murahoshi ni memang ada pernah membantu Agams tu untuk menyiapkan Terra Facer ke, atau apa-apa je lah. Sebab aku timbul persoalan kat situ kenapa kau nak kena jumpa dengan Captain Murahoshi. So itulah dia antara benda-benda yang aku boleh ceritakan, yang aku dapati dalam siri Ultraman Deka episod ke-21.